Ini bab firman-Nya, Dia telah menurunkannya bi'ilmihi, yakni mengikut ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dalam keadaan para malaikat menyaksikan. Mujahid berkata, yatanazzalul amru bainahunna, terus menerus turun, yatanazzalu, turun perintah di antaranya, maksudnya di antara langit yang ketujuh dan bumi ketujuh. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara bin Azib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hai fulan, apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, ke tilammu, maka engkau katakanlah, yakni begini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Alja'tu zahri ilaik, ku sandarkan belakangku kepadamu. Raghbatan, dengan penuh rasa gemar, dan rahbah, gentar, ilaika, kepadamu. La malja'a wala minja minka illa ilaik, tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat lari daripadamu kecuali kepadamu jua. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau telah turunkan, dan kepada nabimu yang telah engkau utuskan. Sesungguhnya jika engkau mati pada malam itu, maka engkau mati di atas fitrah. Dan jika engkau berpagi, jika engkau bangun pada pagi besoknya, pada keesokan paginya, asabta ajran, engkau akan mendapat pahalanya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan pada hari Ahzab, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, yang segera menghisab, ihzimil ahzab, kalahkanlah pasukan bersekutu itu, wazalzilhum, dan goncangkanlah mereka. Humaidi menambahkan, katanya haddatsana Sufyan, katanya haddatsana Ibnu Abi Khalid, katanya aku telah mendengar Abdullah, katanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yakni berhubung dengan ayat wala tajhar bi salatika, jangan engkau membaca dengan suara yang nyaring di dalam sembahyang, wala tukhafit biha, dan jangan juga engkau membaca terlalu perlahan. Qala, kata Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat suaranya, orang-orang musyrikun mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memaki hamun Al-Quran dan Tuhan yang menurunkannya dan orang yang membawanya. Kerana itulah Allah berfirman, wala tajhar bi salatika, jangan engkau nyaringkan suaramu membaca dalam sembahyang, yakni membaca ayat Al-Quran dalam sembahyang, hatta yasma'al musyrikun, sehingga didengari oleh orang-orang musyrikun. Dan jangan engkau terlalu perlahan membacanya, an ashabika, sehingga tidak engkau dapat memperdengarkan kepada sahabat-sahabatmu. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambillah jalan sederhana, ambillah jalan yang sederhana, yakni bacaan yang sederhana. Maksudnya asmi'hum, perdengarkan kepada mereka, yakni sahabat-sahabatmu. Wala tajhar, jangan engkau nyaringkan bacaan. Hatta ya'khudhu 'ankal Qur'an, supaya sahabat-sahabatmu itu dapat mengambil Al-Quran daripadamu.
Ini bab firman Allah. Mereka mahu yubaddilu kalam Allah, menukar kalam Allah. Laqaulun faslun, yang tersebut di dalam Al-Quran itu dalam ayat yang lain, faslun maknanya haqqun, itu adalah ucapan yang benar, yakni Quran itu. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Al hazl makna bil la'ib, wa ma huwa bil la'ib, ia bukan gurauan, bukan permainan. Al hazl maknanya gurauan, di situ makna permainan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, anak Adam menyakitiku, dia memaki zaman, padahal akulah zaman. Di tanganku segala perintah, aku membolak-balikkan malam dan siang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah berfirman, jadi bukan dalam Quran tapi dalam hadis qudsi ini, as-sawmu li, puasa itu adalah hak aku, wa ana ajzi bihi, aku akan membalasnya. Seseorang itu meninggalkan keinginannya, makannya dan minumnya kerana aku, dan puasa itu adalah perisai. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ialah pada ketika berbuka, dan kegembiraan yang satu lagi ialah pada ketika dia menemui Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ketika Ayub, yakni Nabi Ayub, sedang mandi dengan bertelanjang, kharra alaihi rijlun min jarad min dhahab, tiba-tiba jatuh ke atasnya sekumpulan ataupun segumpal belalang daripada emas. Rijlun itu makna satu pasukan lah, satu kumpulan belalang daripada emas. Ayub terus mengauk ke dalam kainnya, yakni belalang emas itu. Maka Tuhan berseru, hai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan engkau? Aku telah membuatkan engkau berasa tidak perlu lagi kepada apa yang engkau nampak itu. Ayub menjawab, memang Tuhanku, tetapi la ghina bi an barakatik, tetapi aku tetap memerlukan kepada keberkatanmu. Aku tidak dapat mengelakkan diriku daripada keberkatan yang engkau berikan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita turun pada setiap malam ke langit dunia apabila tinggal sepertiga akhir malam. Maka dia berkata, siapa akan berdoa kepadaku untuk aku menerima doanya? Siapa akan meminta denganku untuk aku berikan kepadanya permintaannya? Siapa akan memohon keampunan daripadaku untuk aku ampuninya? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, kita yang terakhir, yakni kita umat dialah maksudnya, yang terakhir datang ke dunia. As-sabiqun, tetapi yang terdahulu pada hari kiamat. Wa bihadzal isnad, dengan isnad ini juga Nabi SAW bersabda, dia kata Allah berfirman, ini juga hadis qudsi,
Anfiq, belanjakanlah, berbelanjalah kamu. Unfiq alaik, nescaya aku berbelanja kepadamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, faqala, yani Jibril berkata, hadhihi Khadijah, ini Khadijah, ia datang membawa bekas yang ada padanya makanan ataupun bi'ina'in aw syarabin, dia datang membawa bekas ataupun minuman. Sampaikanlah kepadanya salam daripada Tuhannya, dan berilah berita gembira kepadanya bahawa dia akan mendapat satu mahligai, satu istana min qasab, daripada buluh, la sakhab fihi wala nasab, di mana tidak ada riuh rendah padanya, dan tidak ada penat lelah padanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, telah kusediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW apabila bertahajud pada waktu malam, baginda akan berdoa begini, katanya, ya Allah, bagimu jua segala pujian, engkaulah yang menyinari langit-langit dan bumi. Bagimu jua segala pujian, engkaulah yang menegakkan, yang menjaga, yang menguruskan langit dan bumi. Bagimu jua segala pujian, engkaulah Tuhan punya langit-langit dan bumi, dan segala apa yang terdapat pada kedua-duanya. Engkaulah yang sebenar, janjimu benar, kata-katamu benar, pertemuan denganmu benar, surga adalah benar, neraka benar, nabi-nabi benar, kiamat benar. Allahumma, ya Allah, kepadamu jua aku berserah, dan kepadamu jua aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu jua aku bertawakal, wa ilaika anabtu, kepadamu sahaja aku kembali, wa bika khasamtu, dan dengan engkaulah ataupun kerana engkaulah aku bertengkar, wa ilaika hakamtu, dan kepadamu jua aku berhakim. Faghfirli, ampunilah daku dosaku ataupun kesalahanku yang terdahulu dan yang terkemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Habis itu. Ini masih lagi kita seperti sudah disebut dah baru ni, daripada malam baru ni dan seterusnya, ini semua berkenaan dengan kalam Allah lagi, kalamullah lagi, sama ada Quran ataupun dalam bentuk yang lain, tetapi kalamullah lah dalam bentuk yang lain. Dalam bab ini Imam Bukhari buat satu bab berhubung dengan kalam Allah itu ataupun wahyu itu diturunkan. Bila kata turun, daripada atas ke bawah, yani Allah menurunkan daripada atas ke bawah, yakni tempat ataupun kedudukan kalam Allah yang sebenarnya atas. Oleh kerana banyak juga dalam hadis menyebutkan, mengisbatkan ulu,
ketinggian itu kepada Allah. Begitu juga dalam Quran, innahu huwal aliyyu al-ali, maknanya yang tinggi, maha tinggi. Dia tak aja kata dia yang rendah, tak aja kata al-ali, mana sifat Allah. Oleh kerana kalam Allah itu adalah sifat dia, dan dia itu dia sendiri menyifatkan dengan berada pada kedudukan yang tinggi, berada dalam keadaan yang layak dengannya lah. Tinggi itu tidak seperti tinggi yang ada kaitan dengan makhluk ni, ataupun rendah, bukan begitu, yang layak dengannya. Jadi kalam dia tu pun diturunkan disebut anzalahu, bermakna kalam itu datangnya daripada atas. Itu makna turun, baru ada makna turun. Kalau lah daripada bawah buat naik, kita kata dia ada juga tempat dia kata malaikat buat naik, ada buat naik amalan hamba tu. Ni tak, dia menurunkannya, tu apa dia? Quran, wahyu, bi'ilmihi, mengikut pengetahuannya. Dengan dia tahu, dan ilmu dia tu meliputi. Malaikat pula menjadi saksi. Dia nak situnya apa dia? Inzal. Itu adalah sifat Quran, iaitu diturunkan daripada Allah, diturunkan daripada Allah. Itu sifatnya. Kita tak boleh kata diturunkan itu dalam bentuk jisim, berjisim. Quran itu turun setokol lagu tu, tak ada siapa dia kata gitu. Kalam Allah, hak Jibril wak mari itu ala qalbika, nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Jibril buat turun ke atas hatimu, dia boleh faham, Nabi terima waktu gitu. Mujahid berkata, yatanazzalul amru bainahun, turun perintah Allah di antaranya. Di antaranya itu, Mujahid kata, antara langit ketujuh dan bumi ketujuh. Antara langit ketujuh dan bumi ketujuh. Hak tu semua tu diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Maknanya perintah tu turun daripada atas. Langit yang ketujuh tu bawah lagi. Turun perintah tu daripada atas lagi. Langit ketujuh, antara langit ketujuh ni perintah ni, segala apa yang berlaku ni, yang kita dapat saksikan, yang kita dapat kesan, kita tidak dapat kesan kau, ini semua ni dengan perintah Allah. Di sini juga disebutkan turun. Hak tu haknya. Jadi kita kena percaya Al-Quran ini Allah turunkan, bukan Allah wak naik. Itu sifat dia. Kalam dia ni, Al-Quran ke ataupun lain, diturunkan oleh Allah. Antara langit tujuh dan bumi ketujuh. Langit ketujuh, bumi ketujuh itu perbahasan lain pula lah tu. Bumi kita ni bumi yang keberapa? Adakah maksud yang ketujuh tu hak dalam bumi ni? Hak dalam bumi ni, ataupun maksud yang ketujuh tu maksud lagu mana? Itu pun perbahasan yang lain lah. Ada tempat lain yang lebih tepatnya, bumi yang ketujuh tu maksudnya kita ni yang ketujuh tu. Hak atas daripada kita tu ada lagi bumi, disebutkan sebagai bumi. Hak sebenarnya kita ni yang ketujuh tu. Bukan makna kira alah ke dalam perut bumi tu, tidak. Bukan alah ke dalam perut bumi tu, tidak. Makna alah kata. Tapi bagi orang yang mengatakan bumi yang ketujuh tu maksudnya dalam tu, mana perintah Allah berlaku juga di dalam itu pun, dalam perut bumi itu pun boleh juga kalau kata lagu tu. Mana segala ulat, segala cacing, segala bakteria, segala kuman, segala bahan, apa-apa pun makhluk di dalam bumi itu berlakunya dengan kehendak Allah berlaku. Segala api, segala minyak, segala bahan galian dalam bumi itu dengan perintah Allah berlaku. Berlakunya. Boleh juga. Tak apalah.
Lepas tu dia mari. Hadis ni banyak kali dah sebenarnya wak marinya. Bara bin Azib ni, Nabi SAW ajar apabila kita pergi ke tempat tidur kita, apa dia kita nak baca. Ni salah satunya. Hak nak baca. Banyak lagi hak lain-lain yang dia ajarkan. Di antaranya hak tasbih tu, di antaranya ayat kursi dan macam-macam lagi, banyak lagi kan. Hak ni di antaranya. Kalau kita perhati di sini, hak mana hak dia nak? Imam Bukhari dia mari hadis penuh di tempat ni dengan maksud lain, di tempat lain dengan maksud lain. Dengan sebab tu hadis yang sama boleh jadi berkali-kali, berpuluh kali dia mari. Di sini dia nak ke dia, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Hak tu ada. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Turunkan. Imam Bukhari nak ayatnya dalam Quran pun sebut turun, dalam hadis pun ada sebut turun. Kitab Allah atau kalam dia tu diturunkan. Hak tu aku beriman. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau telah turunkan, dan kepada nabimu yang engkau telah utuskan. Jadi maksud kitabmu di sini Al-Quran lah. Maknanya tidak ada kena-mengena dengan Nabi SAW. Quran tu sikit pun tak ada usaha dia. Allah SWT beri. Jadi dia beriman juga dengan sebab kita. Sebab kita beriman, kena beriman dengan kitab. Dia pun kena beriman juga. Aku beriman dengan nabimu. Nabimu tu siapa dia? Dia diri dah lah. Maknanya tak ada kena-mengena dengan pilihan dia, ikhtiar dia, usaha dia, tak ada. Allah utuskan dia. Jadi dia pun beriman juga dengan dia tu sebagai utusan Tuhan. Kita beriman dengan dia, dia sebagai utusan Tuhan. Dia pun kena percaya, ya dia tu adalah utusan Tuhan. Tak ada kena-mengena dengan usaha dia, ikhtiar dia, tak ada. Tuhan pilih dia. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah pilih dari kalangan malaikat rasul-rasul, dan dari kalangan manusia. Tuhan pilih. Tuhan pilih dia. Nabi pun kena percaya lagu tu juga. Bukan orang lain saja kena percaya dia tu rasul. Tuhan pilih. Dia sendiri pun kena percaya gitu. Quran, kalau dia duduk baca, kalau dia duduk ajar, dia kena percaya. Sebab kita juga, hak tu diturunkan oleh Allah. Gitu dia nak cerita sini. Maknanya Imam Bukhari nak menyatakan kepada kita berhubung dengan kalamullah, Al-Quran ataupun lain-lain, diturunkan oleh Allah itu sabit di dalam Al-Quran dan juga hadis. Bila sudah sabit gitu, sebut dengan jelas dalam Quran, dalam hadis itu, jadi akidah lah kepada kita. Dengan sebab itu kan baru ni kita sudah baca dalam beberapa kitab akidah, hak Imam Abu Hanifah, hak orang tu, hak orang ni, semua ada sebut Al-Quran itu diturunkan daripada Allah. Diturunkan. Semua timur dia ada sebut perkataan turun belakang. Dalam kitab akidah mana? Hak tu hak naknya, hak lain-lain tu serupa je. Kita sudah jumpa dah dulu. Mana aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan belakangku kepadamu. Sandarkan belakang ni bukan makna kita bersandar ke Tuhan, tidak. Maknanya aku bergantung kepadamu. Itu makna sandar belakang. Dia adalah sandaran kita, kita kata. Tidak semestinya kita nyandar ke dia, mana kita bergantung ke dia. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa. Bahasa Melayu kita berlagu tu juga. Misalnya kita kata dia adalah sandaran kita dalam perkara ni. Dalam perkara ni bukan makna kita pergi sandar tubuh kita ke dia. No. Maknanya dia tu harapan kita, pergantungan kita, tempat kita berpegang. Gitu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dalam keadaan gemar, nak, suka ataupun tak suka pun, kita kepada dia lah kita bergantung. Kita suka ke satu benda, kita bergantung ke dia juga. Kita tak suka pun, kita bergantung ke dia. Tak ada pergantungan lain bagi kita. Kalau kita suka kepada dia, kita dapat kesihatan, kita sihat. Kita dapat harta benda, kita dapat kesukaan, keseronokan. Kalau tu kita suka, semuanya kita sandarkan kepada dia. Kita bergantung dengan dia belaka. Kita percaya daripada dia belaka. Hak susah, hak tak suka, sakit, apa, dan sedih, duka cita dan macam-macam lagi kesusahan itu pun kepada dia juga.
Mana kita kata daripada dia berlaku. Kita kata daripada dia berlaku. Dalam keadaan susah kau, dalam keadaan senang kau, kita bergantung dengan dia. Itu maknanya. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat lari daripada engkau kecuali kepadamu juga. Nak lari, nak berlindung pun tak ada tempat lari. Kalau nak lari daripada dia, tak ada, kecuali kena balik ke dia. Nak berlindung daripada dia tak boleh, kecuali kena berlindung dengan dia juga. Itu maknanya sifat Tuhan. Begitu sekali maknanya kita ni bergantung dengan dia. Zahir nampak goni itu zahir saja. Hakikatnya itulah hakikatnya. Hakikatnya bergantung, berlindung di bawah rumah, berlindung di bawah gitu gini, selagi dia nak lindungi kita. Kalau kita lari, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mu duduk mana, mati mati akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada di dalam benteng yang teguh, yang kokoh setara batu. Itu kita anggap sebagai perlindungan kita lah, tempat berlindung kita. Tempat berlindung pun tak boleh nak berlindung. Kalau dia kata kena gitu. Kalau tak kena, tak kena. Tak kena. Itu maknanya dari segi akidah. Dari segi akidah tu, semua pun kalau doa Nabi ni, dia dalam tu dia ada akidah, akidah tauhid tu. Tu mendalam benar. Pada ketika mula-mula bangun, ingat ke dia. Pada ketika nak tidur, ingat ke dia. Pada ketika nak makan, ingat ke dia. Segala-galanya ingat ke dia. Macam mana orang tu tidak jadi muwahhidun sungguh, ahli tauhid sungguh, kalau dia faham lah. Kalau faham, ahli tauhid sungguh. Dia kata kalau engkau mati dalam keadaan itu, mati atas fitrah, atas suci. Sebab apa? Tauhid sungguh. Sebab itulah dia kata, siapa yang ucapan terakhirnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pasal apa? Pasal tu ucapan tauhid. Kalau tauhid ni tauhid sungguh, bersih sungguh, masuk syurga. Bersihlah orang tu. Dia jadi kotor, jadi syirik ni buat tidak tauhid boleh. Dia jadi kotor, jadi cemar, jadi masuk neraka, dan begitu gini ni, sebab tidak tauhid molek. Kalau tauhid molek, tak akan berlaku semua tu. Bahkan dia kata engkau mati di atas fitrah. Fitrah tu atas kesucian, suci. Hak tu dia ajar. Buat jadi tebiat kita. Dekat nak tidur tu sepon-sepon dengan mati tu lah. Sepon mati. Tak khabar kau satu dah kita hak sekeliling. Cuma kita merasalah kalau mimpi tu mimpi hak sedap kau tak sedap kau. Itu contoh Tuhan beri tu, gambaran mati. Apa yang kita akan alami selepas mati. Dia naknya kepada dia, kita menghayati biar jadi tebiat kita. Dekat nak tidur kita ingat ke dia. Mana supaya hak sebenarnya kita nak tidur buat selama-lamanya, hak tu pun kita akan ingat ke dia. Biar jadi tebiat. Orang ni kan kalau dah jadi tebiat kan, dia jadi ingat semua lah. Terutama dekat nak mati, dia akan ingat. Sebab apa? Setiap kali nak tidur dia ingat, dia baca. Itu tujuan. Besar faedah dia. Kalau engkau bangun lagi pagi keesokannya, mana bangun pula lah tak mati, asabta ajran, engkau dapat pahala, tidak sia-sia. Jadi baca ayat ni sebagai ibadat kita, hak Nabi SAW ajar kita baca, kita dapat pahala, tidak sia-sia. Kalau kita mati atas fitrah, mati atas fitrah, menunjukkan bahawa boleh jadi kita tidur pakai tidur terus. Banyak kan juga kita tahu kan, orang yang mati tidur lepas tu tak bangun. Boleh berlaku. Hak ni isyarat kepada hak itulah. Ada kalanya kita bangun, kalau bangun tidak sia-sia. Hak kita buat saat ni, satunya dia jadi tebiat. Dia jadi tebiat. Kalau dia jadi tebiat, dia tak sedap lah. Tak sedap tu lagu mana? Dia sebab kita kalau pergi buang air besar lah, kita kata, kita biasa basuh. Tak sedap kalau tak basuh kan. Tu dia jadi tebiat dah tu. Tapi kalau orang dah ajar tak basuh, tak ada bersatu dia. Tapi kalau orang ajar basuh, itu tebiat manusia. Begitu juga dengan hak ni. Bila nak tidur tu baca, ingat sama. Bila nak tidur hak semati, kira-kiranya akan ingat. Tuhan akan berilah situ. Tuhan akan tolonglah kita. Sebab selama ni kita duduk amal sama.
Hak naknya tak ada je, hak naknya iaitu kitab yang engkau turunkan. Mana kitab itu diturunkan. Kitab yang adanya hak kepada Nabi kita Al-Quran. Pada Nabi-Nabi dulu lain-lain lah. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Ahzab, "Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab." Dia sebut. Ni dalam hadis ada sebut. Ni dalam hadis Bukhari. Dalam hadis lain-lain pun lagu tu juga, lagu ni. Mana semua ada sebut. Serupa dia nak ceritanya, hak dalam Quran, hak dalam hadis serupa. Artinya hak ni kita kena terima, iaitu Al-Quran ataupun kitab-kitab orang panggil samawi, kitab-kitab lagi pada langit-langit juga datang kan, kita semua faham datang, maknanya diturunkan. Itu sifat dia, diturunkan. Sari' al-hisab, segera menghisab. Itu salah satu sifat Tuhan. Munzil al-kitab, sari' al-hisab, segera menghitung. Segera menghitung, cepat. Segera menghitung. Dia sebut menurunkan kitab, lepas pada itu sari' al-hisab. Sama, kalau dalam hadis disebut gitu, apa? Ada kaitan tu. Mungkin mudah kita nampak sikit kalau learn ni kan. Kita hidup sampai learn ni banyak perkara dah Tuhan buka macam-macam. Kepada orang sampai kita ni, Tuhan buka pelik-pelik macam-macam. Di antaranya kalau kitab ni lah, kita nak cari kitab, sementara ya cari dengan adanya komputer lah ni. Itu mana? Itu nak menunjukkan kepada kita boleh benda ni. Mungkin kita kata lagu mana ilmu banyak gini mau ni, boleh tahu belakang, boleh kesan, tidak terlepas daripada perhitungan dia, tidak terlepas daripada pengetahuan dia. Tengok komputer manusia buat lebih pada manusia pula. Maknanya dia boleh pasti tu, tak terlepas. Betul molek, biar betul. Jumpa cari sebentar. Sebentar, dalam masa yang sebentar saja. Banyak ilmu ni kita rasa pelik kan, macam mana boleh kumpul? Tuhan boleh. Allah Subhanahu Wa Taala ni yang menjadikan segala-galanya. Tuhan yang menjadikan kita ni pun paling pelik dalam kejadian dia. Kita boleh buat komputer, kita pula pelik dengan komputer tu. Padahal kita ni hak pelik. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Lepas tu kalau dia nak kira manusia ni kesalahan dia sebanyak mana, gapo dia, hak dia buat dalam alam semesta ni, pasir sebanyak mana, berapa bilangannya, titisan hujan, air laut sebanyak mana, semua tahu belakang. Jadi kitab kita ni, kalau kitab kita ni sekat kitab lah kita tahu, kita boleh tahu lah. Tu pun boleh tahu, susah juga, tapi nak ayatnya mudah faham. Kalau sekarang ni banyak kan kita dapat memudahkan. Allah SWT ni tahu semua. Semua langit bumi ni, semua alam ni semua tahu belakang. Sebesar-besar benda, sekecil-kecil benda tahu belakang. Sari' al-hisab, dalam sebentar ya. Jadi tak payah kita duduk muskil lagu mana nak kira selama hari nombor orang ni. Dosa hak tak nampak, dosa tu nak kira lagu mana. Dan dalam masa yang cepat dia boleh. Tak pelik. Tak pelik. Dia boleh buat belakang. Ihzimil ahzab, kalahkanlah pasukan bersekutu tu, orang kafir Mekah dengan lain-lain dan puak-puak Yahudi tu. Wazalzilhum, dan goncangkan mereka. Jadi dia sebut tu munzilal kitab, sari'al hisab. Maknanya dua sifat ini adalah dua sifat yang penting. Itu hak Nabi ajar tu. Untuk kita nak mengalahkan orang, untuk kita nak goncangkan orang. Dua sifat dia sebut tu. Hakikat dia apa yang jadi sebut ni dalam sebanyak-banyak. Kalau kita nak minta rezeki kan, kita kata ya Razzaq, ya Razzaq, ya Basit, bisa kata ya wahai yang membuka, yang meluaskan, ya Wasi', kita kata yang maha luas.
wahai yang memberi rezeki. Kalau kita nak minta rezeki, tapi kalau hak ni nak berlawan, hak ni doa dia. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Munzilal kitab sari'al hisab. Maknanya kira-kiranya kitab ini, kitab Al-Quran yang turun dapat mengalahkan semua yang lain. Itu isyarat kepada hak tu. Kitab Al-Quran itu turun dapat mengalahkan semua yang lain. Dia dapat menampung semua kekurangan ataupun hak tukar ganti ke hak sudah diselewengkan, sudah diubah oleh orang-orang dulu, kitab-kitab dulu. Hak ni cukup. Dia dapat menampung semuanya dan dapat mengalahkan yang lain. Isyarat tu. Kemudian ia dia mari Zad al-Humaidi. Humaidi menambahkan, mana Imam Bukhari dia ambil daripada Qutaibah bin Sa'id, seorang tok guru dia. Dia ada juga mengambil daripada seorang lagi tok guru dia, iaitu Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Al-Humaidi yang terkenal dengan Humaidi tu, apa di Imam Bukhari mari ni? Dia nak ayat dalam sanad tadi. Dia riwayat secara apa ni? An-ana. Sufyan an Ismail bin Abi Khalid an Abdullah bin Abi Aufa. Gitu. Dia nak cerita di sini, Humaidi anak murid kepada Sufyan juga. Serupa dengan Qutaibah bin Sa'id. Tapi Humaidi kata haddatsana Sufyan, Sufyan kata haddatsana Ibnu Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid tu itulah Ibnu Abi Khalid. Dia kata Ismail bin Abi Khalid, aku telah mendengar Abdullah. Abdullah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu sebab Imam Bukhari wak mari dia nak ceritanya, jangan kamu ingat hak aku wak mari secara an-anah tadi sanadnya terputus. Jangan. Sebab apa? Ada sanad yang lain yang memang jelas disebutkan, mana diriwayatkan secara tahdits dan secara sama'. Hak tadi pun lagu tu juga, pada hakikatnya lagu tu juga. Cuma perawi dia itu adalah tafannun, kepelbagaian cara riwayat saja. Bukan menyatakan kelemahan riwayat itu, tidak menyatakan kelemahan riwayat itu apabila dia mari dengan an gitu. Sebab ada kalanya dia menunjukkan putus sanad tu, riwayat secara an-anah. Imam Bukhari nak kata sini dak. Sebab orang tula yang kat atas tu orang tula. Dia sebut dengan lafaz tahdits dan dengan lafaz sama'. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas berhubung dengan ayat tu. Ibnu Abbas kata ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha ni, dia kata diturunkan. Ibnu Abbas pun sebut diturunkan satu ayat, sebuah Quran semua sekali diturunkan, satu ayat dia diturunkan, semua ada sifat diturunkan itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembunyi di Mekah, sebab apa? Orang kafir nak ganggulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terpaksa bersembunyi, nak dakwah pun senyap-senyap, secara sulit, bahkan dengan isyarat. Kalau tahu pergi, jadi ganggu. Nak pergi jumpa dengan Nabi ni ganggu. Tengok cerita Abu Dzar seperti yang kita sudah jumpa dalam Bukhari ni juga kan. Bagaimana dia nak pergi jumpa dengan Nabi tu kan, dengan secara isyarat ya. Dia tu Sayyidina Ali tu gitu. Bukan main payahnya. Nak dapat Islam ni di peringkat permulaan. Ayat ni turun pada masa itulah, kata Ibnu Abbas. Hak Imam Bukhari naknya, hak itulah unzilat itu, diturunkan itu. Dalam hadis ni juga disebutkan sifat tu. Orang-orang musyrikun pada masa tu kalau dia dengar baca Quran, dia sumpah Quran. Sumpah Quran, sumpah yang menurunkannya Tuhan, sumpah. Tahu ke dia? Padahalnya dia buat je duk sebut Allah dia pun sebut juga. Tapi sesoalahnya ni Allah lain sesoalah. Jadi Allah dia tu bercelaru dah. Fahaman tentang Allah dia tu sudah bercelaru. Padahal orang Arab sebelum pada tu pun Allah juga dia sebut. Jadi konsep tauhid Allah itu sudah tidak jelas, kabur. Pasal dia ingat orang ni hak lain, suku Sakak pula. Dan orang yang hak mari itu termasuklah Nabi
termasuklah juga Jibril, supoh. Ini maknanya dalam hadis ini mengajar kepada kita, jangan kita buat sesuatu yang mendorong orang buat tak molek kepada kita, kepada Islam, kepada Allah. Jangan. Ini dalam hadis ni, dalam ayat Quran apa ada? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ada. Jangan kamu maki, sumpah orang-orang sembah selain daripada Allah, nanti mereka akan sembah, mereka akan sumpah pula Allah. Jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan orang jadi sumpah Allah, sumpah agama. Jangan. Sumpah orang yang bawa agama, jangan. Walaupun benda tu molek, hak sumpah dia tu tak molek, kita kata walaupun hak ni hak molek, baca Quran ni molek, tapi kalau sampai dia tu jadi gitu, baik dosa. Baik dosa. Perkara yang molek pun kalau akibat dia tidak molek, jangan lagi. Kita kena pilih jalan lain. Kena pilih jalan lain. Itu maksudnya sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar dalam semaya tu jangan baca derah. Derah sangatlah. Sebab kalau dengar kelompok musyrikun tu, dia akan buat seperti tadi lah. Tapi jangan koh sangat. Sebab itulah masanya nak mengajar sahabat-sahabat nak tahu ayat ni, bacaannya lagu ni, ayat ni turun, ayat ni tidak lagi. Itulah dia nak tahu. Dia suruh pilih jalan yang sederhana, hak tengah yang boleh perdengarkan kepada sahabat tu, hak duduk dekat-dekat. Jangan berderah sangat sehingga didengar oleh orang kafir. Koh sangat pun tak boleh juga. Kalau koh sangat, lagu mana sahabat dekat-dekat dia nak ambil ilmunya, nak ambil Quran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia suruh sederhana. Hak Imam Bukhari nak sebenarnya apa dia? Hak tu dalam hadis ni. Unzilat, ayat ini diturunkan. Lepas pada itu dia sebut mereka maki Quran dan orang yang menurunkannya. Menurunkannya. Ada sebut pula turun tu. Yang menurunkannya tu Jibril ataupun Allah yang menurunkannya. Dia ada sebut juga situ. Yang ni beberapa tempat di dalam hadis ini menunjukkan bahawa kalam Allah itu diturunkan. Sebab itulah orang panggil kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah ni, orang panggil kitab-kitab samawi, al-kutubus samawiyah, kitab-kitab langit. Yang ni yang disebutkan kepada tinggi. Jadi kita tak boleh nak kata sebab kita duduk bicara sebelum pada ni lah, masalah data bawah ni nisbi belakang tu kita pun tak boleh nak faham juga sebenarnya. Sebab kalau kita kata diturunkan dari langit, kita bumi ni kita kata bulat, hak duduk sini tu langit, data. Lepas tu maknanya halik ni bawah, tapi kepada orang yang duduk bawah tu atas dia. Dengan sebab itu kita tak boleh kata Allah tu atas, suku atas bumbung. Tak boleh lagu tu. Dia kata atas. Sebab hak dalam dunia ni pun kita tak boleh nak faham dah atas. Mana langit? Langit tu hak arah atas kita. Hak atas kita tu bawah kitanya. Hak atas kita tu bawah kita. Hak duduk di sana atas dia tu, kita ni bawah. Jadi langit bawah. Sebab tu kata payah. Sebab tu kata tak boleh kata bila dia sebut di atas tu maknanya di atas supaya makhluk. Tidak lagu tu. Atas yang layak dengannya. Kita serah ke dia. Dan dia sebut atas. Cuma sebut langit untuk mudah faham. Kalau kita ni langit di atas kita. Hak duduk alik mana-mana pun langit di atas dia. Gitu ya. Sebab tu dia sebut kitab-kitab dari langit. Kitab-kitab dari langit. Tapi istilah kitab-kitab dari langit itu tak ada dalam Quran atau dalam hadis pun tak ada. Hak tu istilah orang saja untuk mudah faham. Hak sebenarnya tak ada sebut. Kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang diturunkan. Bab qaulillah. Ini bab firman Allah, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Hak ni pun cerita kalam Allah lagi. Mereka mahu menukar ganti kalam Allah.
La qaulun faslun. Qaulun faslun. Al-Quran itu qaulun faslun, kata pemutus. Faslun di situ mana? Yang benar. Wa ma huwa bil hazl bil la'ib. Hak ni berkenaan dengan Quran, berkenaan dengan Quran. Hak sebelum pada tu yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kalam Allah mereka nak tukar ganti, mereka nak ubah, mereka nak selewengkan. Dan mereka memang telah selewengkan pun kalam Allah hak dulu. Di sini dia sebut kalam Allah. Kalam Allah tu Allah SWT waktu kepada Nabi Muhammad orang panggil Quran. Waktu kepada Nabi Musa orang panggil Taurat. Waktu kepada Nabi Isa orang panggil Injil. Waktu kepada Nabi Daud orang panggil Zabur. Dan hak lain-lain lagi suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa, misal suhuf Ibrahim. Waktu berlaku kalam Allah berlaku lah tu. Nak ceritanya kalam Allah ni boleh diubah oleh orang apabila dia mari dalam dunia. Bila dia mari dalam dunia ni dalam bahasa yang tertentu, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, manusia mengubah kalam Allah. Sebab apa? Allah SWT menghendaki kalam hak dia waktu dulu berhenti sekat tu, tidak untuk selama-lama. Tetapi kalam Allah Quran ni dia jamin tak boleh ubah. Sebab apa? Hak ni untuk sampai kiamat. Kalam Allah hak lain tidak ubah. Banyak dalam Quran sebut ubah. Ubah lagu mana? Sifat Allah. Sifat Allah tu baru ni kita sudah bicara, tak perlu lah banyak kali dah, banyak minggu dah kita duduk sebut bicara tentang hak tu. Apa maksud dia? Dan khilaf ulama tentang kalam Allah yang sebenar tu lagu mana, kita sudah bicara. Kalam Allah hak sebenar, hak sifat dia tu tak boleh diubah. Hak boleh diubah ni hak ni. Hak ni pun tidak boleh diubah semua. Quran tak boleh ubah. Kalam Allah, hadis kalam Allah juga. Tapi hak tu boleh orang ubah. Boleh. Orang selewe, orang buat hadis palsu, orang buat gotu-goni macam-macam. Ayat Quran tak ada siapa dia buat. Kalau buat tubik lalu. Hadis palsu ada. Siapa orang terkeliru sekian lama pun ada, sekian lama. Orang duduk pakai hak tu. Orang tukar boleh. Hak ni Allah SWT serahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, terdiri daripada ulama-ulama dia jaga hadis, kerja ulama. Jaminan daripada Tuhan sendiri tak ada. Tapi kita tengok terpelihara juga waktu tu. Itu pun satu mukjizat juga. Pelik juga hadis ni. Tapi kalau Quran memang dia jamin. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak boleh mari hak tak betul. Kok depan, kok belakang, kok mana pun tak ada. Kok depan ni secara nyata, kok belakang secara sulit, tak boleh. Bukan makna tak pernah ada orang cetak hak tak betul. Ada. Tapi ada orang tegur selalu, orang tahu hak tu tak betul. Ada dalam sejarah ni, ada tukar gitu gini. Tapi hak tu orang tahu tak betul. Hak betul ada, banyak. Orang duduk hafal hak betul. Hak tu tak boleh ubah. Hak kata ubah-ubah ni hak dulu, hak memang dia nak boleh ubah dengan kehendak dia, dengan izin dia. Hak ni dia tidak izin dan tidak boleh ubah. Walaupun manusia boleh sebut, walaupun bahasa Arab, bahasa manusia, kalam hak ni tak boleh ubah. Hak ni challenge. Tuhan cabar daripada dulu lah, 1000 tahun lebih. Siapa kelon dia tak boleh. Tak boleh nak lawan Quran. Itu keistimewaan dia. Kemudian dia ada tafsiran-tafsiran lain lagi selain daripada tafsiran saat ni. Kita bagi saat ni tafsir satu tafsir. Hak tu satu lagi tafsir ada di luar ni, dalam hasyiah ni. Maksudnya orang-orang munafikin nak ubah kalam Allah. Kalam Allah di situ dengan maksud lain, dengan maksud lain. Sebab itu kita tidak sebut, tak perlu sebut. Di sini pun Imam Bukhari nak cerita kalam Allah itu ada. Dan hak turun dalam kitab-kitab dulu tu pun kalam Allah juga. Quran dengan sifat faslun ma huwa bil hazl, hak ni pun kalam Allah juga. Lepas tu dia mari hadis Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Jadi bila kata Allah qala Allah ni, Nabi kata qala Allah, tapi bukan ayat Quran.
Itu orang panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Bila Nabi kata, Allah kata, kita tengok dalam Quran tak ada tu, maka itu menunjukkan hadis qudsi. Hadis qudsi ini semacam hadis juga, lebih kurang hadis juga. Mana tidak kata dia ni secara mutlak lebih istimewa daripada hadis lain dah. Dia bergantung kepada sanad juga. Tidak seperti Quran tu. Quran dia tak ada sanad, tak perlu kepada sanad. Hadis, kalau kata hadis qudsi pun dia kena ada sanad juga. Ada hak dhaif, ada hak maudhu'. Hak orang panggil hadis qudsi, ada hak betul. Macam hak ni hak ni sahih lah, tinggi lah. Taraf dia tu tinggi lah, sebab ada dalam Bukhari, dalam kitab-kitab tinggi lah yang ada. Ini dikatakan hadis qudsi. Allah kata, apa bezanya? Allah kata, hak Quran pun Allah kata juga. Allah kata dalam Quran tu dia turun dalam kutub dah. Jibril terima tu dalam bahasa Arab. Jibril waktu tu Nabi terima dalam bahasa Arab. Kalau hadis ni pun kalam Allah juga. Allah SWT campurkan ke dalam hati Nabi SAW suatu kefahaman. Dia faham tu. Dia pun ayat dengan bahasa dia sendiri. Bahasa dia sendiri. Bahasa Arab tu hak Nabi. Hak Nabi. Dan hak ni supaya juga Allah SWT kata. Allah SWT kata, yang ni Nabi tahulah Allah SWT kata, dia ayat. Tapi hak dia kata ni tidak melalui Jibril. Kalau melalui Jibril, Quran. Hadis ni, kursi ni tidak melalui Jibril, terus kepada Nabi SAW. Supaya hadis-hadis yang lain juga. Supaya hadis-hadis yang lain juga. Cuma hadis-hadis yang lain dia tidak kata Allah kata. Dia katalah hak dia buat kau, dia kata sendiri kau. Sebab hadis-hadis lain yang kita baca dah selama ni, hadis kursi ni dia kata Allah kata. Tapi lafaz ini Allah kata dengan lafaz ni kau, dalam bahasa Arab gini kau, tak. Hak ni Nabi SAW buat, dalam bahasa dia sendiri. Itu bezanya dengan Quran. Quran itu hak mari Jibril buat mari tu hak siap dah lagu tu. Bukan Nabi buat sendiri ayat tu, tidak. Itu beza dia. Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Menyakiti, jadi Tuhan dia jadi sakit kau, jadi kecil hati kau, kita kata. Kalau manusia jadi kecil hati, terkilat, nak marah, macam-macam. Tidak. Dia guna perkataan itu sahaja. Nak rayaknya manusia buat sesuatu yang Allah tak kenal. Hak tak kenal ni, kalau kita manusia, kita jadi sakit hati. Sakit hati kalau kita nak suruh kita faham. Bukan makna dia tu jadi dia mendapat kesan, terkesan dengan perbuatan orang. Tidak. Cumanya dia menyakiti dia tu maksudnya hak dia tidak kenal. Bila dia tidak kenal, kalau orang kan, kalau sakit kan, sakit dia buat kita sakit, jetak dia selalu lah. Jetak dia selalu. Begitu juga di ayatnya Allah SWT dia ada cara dia sendiri. Bila dia tak kena, dia akan ada balasan dia, hukuman dia. Gitu. Itu nak ayatnya. Kalau manusia, kalau dia sakit, dia jadi jetak lah. Dia jadi nak bahaya lah. Gitu. Allah SWT tidak seperti kita, tetapi dia ada cara dia sendiri, iaitu dia hukum. Okay. Lagu mana menyakiti aku tu? Dia sumpah masa, dia sumpah zaman. Itu dia. Dia sumpah zaman. Dia kata zaman yang malam, ataupun masa yang malam, membawa nahas kepada kita. Dia celaka masa misalnya, dia kata begitu. Dia sumpah masa. Tak boleh lagu tu. Akulah masa tu. Mana Tuhan tu masa kau? Tuhan tu zaman kau? Sedangkan kita tahu kan, Allah SWT tu bukan masa. Maksud di sini, akulah yang menentukan, yang menguruskan masa itu. Pada masa ni gapo dia nak berlaku, gapo dia berlaku. Masa tu pun dia buat. Masa tu pun dia buat.
Bila pukul hak dia buat tu, bila kata hak dia buat, sepuluh kata ke dia lah. Bila kata gitu maksud dia. Biyadi al-amru, di tanganku segala perkara, aku membolak-balikkan siang dan malam. Jadi kalau Allah tu siang dan malam dah, masa tu mana siang dan malam lah. Apa makna dia membolak-balikkan diri dia sendiri? Itu menunjukkan bahawa dia pakai itu secara majaz. Secara majaz. Imam Ahmad hak tak berahi takwil, tak say takwil tu di sini dia kena takwil. Dia takwil. Allah, akulah masa. Bukan masa tu Allah. Dia kata, dia pun kata tidak kata begitu. Akulah yang menguruskan masa. Akulah yang membuat masa. Gitu. Hak kata masa ni, sumpah masa ni, ada yang mengatakan masa itulah yang membuat segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Ini orang panggil puak-puak dahriyah, etis. Nature ataupun alam inilah yang membuat tak molek kita. Molek atau tak molek kan alam. Dia kata gitu. Yang keduanya, puak-puak yang mengaku juga Allah, puak-puak Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Tapi dia kata hak tak molek tu, hak tu masa. Hak molek tu Allah. Hak molek-molek tu Allah buat. Hak tak molek tu masa buat, kata dia. Hak tu alam buat. Tu pun tak kena berlaku lah tu. Tak kena berlaku. Kalau kata alam buat tu, alam tu siapa dia buat? Alam tu siapa dia buat? Kemudian hak naknya di sini apa dia? Hak naknya, hak Imam Bukhari nak. Dia kata Nabi SAW bersabda, qala Allah berfirman. Firman tu kata lah tu, makna Allah ni ada sifat kalam lah. Allah tu mutakallim, berkata-kata. Dan hak dia berkata-kata, orang panggil kalam Allah tu tidak semestinya Quran. Macam sini, ni bukan Quran, tapi dia kata qala Allah juga. Hak dalam Quran tu pun qala Allah juga. Ini qala Allah, menunjukkan kalam Allah tu tidak semesti semuanya berupa Quran berlaku. Ada kalam Allah hak dulu, ada kalam Allah hak kemudian ni, kepada Nabi. Misalnya hadis kursi, dia kata qala Allah. Kalaulah Allah tu tidak mempunyai sifat kalam ini, macam mana dia nak kata qala Allah? Menunjukkan Allah ni ada sifat kalam dan dia berkata-kata. Dia katalah ni. Dia katalah begini. Kalau tidak, salahlah Nabi kata Allah kata kalau dia tak kata. Itu honoknya. Lepas pada tu, daripada Sani tu kan, hadis yang ke Sani, sampai hadis yang kelima selepas ni, semuanya hadis qudsi belaka. Imam Bukhari buat mari. Imam Bukhari buat mari hadis qudsi belaka daripada Sani, dan yang kelima sampai yang kelima selepas ni, semua hadis qudsi belaka. Dan hadis qudsi ni tinggi kedudukannya. Pasal apa? Pasal ada dalam Bukhari, ada dalam kitab-kitab lain tinggi-tinggi pun ada. Namun begitu, kita tidak boleh kata serupa dengan Quran. Tak. Tidak gitu. Tidak serupa dengan Quran. Mana lebih hadis qudsi dengan Quran? Lebih Quran. Lebih Quran. Tidak sama. Walaupun tahap dia tu tinggi, tidak sama dengan Quran. Tidak serupa dengan kalamullah di dalam Quran. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Allah lagi kata, as-sawmu li, puasa tu hak aku. Puasa tu hak aku. Wa ana ajzi bihi, aku akan membalas kerana puasa. Aku akan balas. Padahal lain-lain pun siapa dia balas? Tuhan juga yang beri syurga, beri nikmat, beri gini tu. Sebab apa hak ni? Yang ni istimewa benar, sehingga dia sebut hak ni hak aku. Hak ni hak aku, khusus untuk aku. Ada yang kata begitu. Ada yang kata as-sawmu li, puasa tu hak aku. Apa sebab? Sebab dalam agama mana-mana pun tak ada dalam bentuk ibadat ni dia buat kepada selain Allah dalam bentuk puasa. Puasa kerana benda lain. Hak lain ada, sembelih binatang ada, atas nama berhala ke atas nama gapo. Apa ni ibadat sembahyang kita kata ada.
Bui sedekah atas nama tuan ni ada, tapi puasa tak ada. Ada juga yang kata begitu ni dalam Hasyiah ni. Tidak begitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja gitu. Selain daripada tu, lain makna dia lah. As-sawmu li, puasa tu hak aku. Maknanya ini adalah suatu yang istimewa daripada aku untuk manusia, untuk pembentukan jiwa manusia. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Itu dia. Wa ana ajzi bihi, oleh kerana istimewa hak ini, aku akan balas dengan pembalasan yang khusus lah. Bukan makna hak lain tu orang lain balas, dah dia juga, tapi hak ini yang khusus. Dia tinggalkan makan minum, nafsu dia kerana aku. Padahal dia tu memang sifat dia, aku buat gitu. Nak makan, perlu kepada makan, perlu kepada minum, perlu kepada nak memuaskan nafsu gapo tu. Memang dia buat gitu, tapi dia tahan. Pada ketika itu dia cuba, dengan dia mengamalkan hak ni, puasa ni, dia cuba melepaskan diri dia daripada tabiat ataupun kejadian semula jadi fitrah dia. Seseolahnya manusia ni cuba meningkatkan diri dia kepada tahap malaikat, kepada tahap malaikat yang tidak makan minum, tidak ada nafsu gapo dia. Dan apabila manusia ni berada dalam keadaan itu, bermakna dia serupa dengan malaikat lah. Allah SWT kenal sangat malaikat ni. Dalam keadaan itu doanya pun makbul gitu gini. Mana sifat-sifat malaikat, malakiyah ada di dalam diri manusia. Tapi oleh kerana manusia ni memang sifat semula jadi di hak Tuhan buat, memerlukan benda tu, maka Allah SWT tidak suruh dia puasa sama. Cuma nak suruh dia ingat, bahawa benda-benda ni adalah punca manusia ni terikat ke bumi. Masuk sifat-sifat syaitaniyah tu di dalam diri dia dengan sebab hak ni lah. Dia kena ingat, apabila dia buat hak ni, berarti dia lepas daripada ikatan fitrah kejadian dia tu. Lepas hak ni nak masuk ke alam malaikat, dan Allah SWT kena hak tu. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nak memuaskan nafsu juga, tapi dia tidak Tuhan. Malaikat tidak betina, tidak jantan, tapi dia tidak Tuhan. Tu dalam ajaran kita ni jelas lagu tu. Ada makhluknya Tuhan buat lagu. Sebab dia tu dijadikan, dia menurut perintah, bukan dia memerintah, bukan dia menjadikan yang lain. Tidak. Allah SWT tu tidak segala-galanya. Lebih lagi daripada itu. Nak jadi setara malaikat pun tak boleh dah kita. Tetapi apabila kita meninggalkan tabiat kita, hak semula jadi kita tu, nak pergi ke situ, Allah SWT kena. Sebab berat tu kepada manusia. Sebab Tuhan buat tidak lagu tu. Tiba-tiba dia boleh turun. Walaupun untuk sementara, Allah SWT tahu sekadar tu perlu dah untuk pembentukan jiwa dia, rohani dia, sekadar tu perlu dah supaya kita duduk puasa ni. Kalau buat lebih lagi pada tu, jadi kau menyeksa. Tuhan tidak nak suruh nak seksa orang ni, tidak. Nak suruh bagi kesedaran, nak suruh ada keinsafan. Itu hak dia nak sini. Kemudian Imam Bukhari nak yaqulullah, Allah SWT berfirman, hadis qudsi juga ni. Jadi Allah SWT berfirman, berkata-kata, maknanya dia ada sifat kalam. Tuhan. Dan sifat kalam dia ni bukan Quran saja. Tu Imam Bukhari nak ayat. Jangan kita ingat kalau kalamullah ni Quran saja. Tidak, Quran, Taurat, Zabur tu pun kalamullah juga. Selain daripada tu hadis biasa tu kalamullah juga. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mana-mana Nabi kecek. Dia tidak kata hak aku kata, dia sebut atas nama aku tu, aku kata, tidak kata gitu. Hak Nabi cakap, semuanya wahyu. Bila wahyu, hak Allah SWT lah. Tu ada. Hak lain-lain tu serupalah. Dalam bab puasa dulu di tempat-tempat lain pun ada. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW. Dia kata ketika Ayub sedang mandi telanjang. Dulu ada dah dalam bab mandi telanjang, Imam Bukhari sebut dah hadis ni. Dan banyak tempat dah sebutnya. Dia buat kesimpulan, boleh mandi telanjang. Kalau setara Nabi mandi telanjang, mana kita lebih-lebih lagi lah. Mandi telanjang bukan depan orang. Kalau tempat terbuka, bukan tak ada orang, tak apa. Imam Bukhari telah buat kesimpulan gitu satu ketika dulu. Tapi sini dia nak cerita benda lain pula, maksud lain. Tu lah, berguguranlah
sekumpulan belalang mah. Ni sebelum pada tu Allah SWT uji dia teruklah Nabi Ayub ni. Mati anak-anak dia, kata harta dia habis, tak ada ujian, tapi dia sabar. Dia sabar Nabi Ayub ni. Sebab tu orang kata sabar seperti siapa? Sabar Ayub. Sabar Ayub. Mana sabar dia tu tinggi. Bila begitu bila sampai masa Allah SWT nak buka, dia buka habis. Ini salah satu Allah SWT buka. Peliklah. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Terus tak. Enjak, kata dia, tanah tu, enjak, tanah. Akan tubik air situ. Memancar. Inilah mana kamu nak buat mandi. Mandi dengan hak tu sia habis. Segala penyakit dia selama mana. Lepas pada tu belalai mari. Beri kekayaan pula lah. Belalai mah mari. Ada Allah SWT nak buka lagu tu lah. Dia buka. Belalang mah mari tu, Nabi Ayub pun kau kubur dalam kain dia. Maknanya dia telanjang ni, dia tidak pakai kain, bukan dia tak ada kain. Dia mandi tu, dia pecahlah. Dia pecahlah kain dia. Dia kau kubur dalam kain dia. Allah SWT pun berseru, fanada rabbuhu. Ini orang panggil isbat nida kepada Allah. Ada di dalam hadis. Sebagaimana dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Isbat nida. Yang sifat nida tu Tuhan seru. Seru tu pun satu macam kata-kata juga. Cumanya kalau kita manusia dalam suara ataupun nada yang lebih kuat, itu makna seru. Kalau kecek ni biasa, kalau kata seru lebih derah. Hak ni pun disebut gitu. Tapi kita tak boleh kata maknanya Tuhan ni ada kecek kuat, ada kecek deras. Kau kita tak boleh kata serupa tu, tak boleh. Nida seruan yang layak dengannya, kita serah kepada dia. Hak tu lagu mana? Tentu sekali kita tak boleh nak bandingkan dengan hak kita. Tak boleh. Kalau banding dengan hak kita tak betul selalu. Tapi dia sebut lagu tu, kita terima lagu tu. Tuhan pun berseru, hai Ayub. Berseru. Imam Bukhari nak sini lah. Sini menunjukkan bahawa Tuhan itu ada sifat kalam. Itu cara Bukhari. Kalau kita belajar kitab sifat 20 kan cara dia lagu lain. Kalau kita belajar kitab Bukhari, serupa je. Dalam sifat 20 tu pun dia terima juga ada kalam. Cuma dia tidak buat perincian. Kalam tu lagu mana? Dalam bentuk nida, dalam bentuk lagu ni, dalam bentuk hadis kursi, dia tak mari. Kalau kita belajar hadis ni, benda tu lah juga. Tapi dia royak dalam bentuk lebih luas lagi, banyak lagi. Bukan sekadar 20 tu saja. Bahkan lebih banyak. Hak tu lebih molek. Mana tu ada lagu ni, ada lagu ni. Dalam hadis benar. Dalam hadis sebut gini. Jadi kita terima. Tuhan kata, tidakkah aku telah membuatkan engkau tidak perlu lagi kepada apa yang mu nampak tu? Jadi aku telah jadikan engkau ni nabi. Nabi ni dia tidak terikat hati dengan dunia, tak perlu dia. Tapi apa yang kau gitu mu tu nampak tu? Gitu. Dia kata memanglah, kata dia. Dia pun tahu waktu tu. Tetapi hak ni hak pelik lagu ni mestilah daripada Allah. Bila Allah bagi, kita tak boleh tolak. Gitu cara dia. Ni Allah bui. Bila Allah bui, jadi maknanya kita tidak menghargai pula kalau kita tak cara. Aku tu dia pergi. Bukanlah maknanya aku ni gila dunia, kau gapo dah tu. Tapi hak ni tentu daripada Allah. Sebagaimana air memancuk tu pelik tu jadi sia dia daripada Allah. Hak ni pun daripada Allah. Bila daripada Allah, hak Tuhan bui, jangan kita tolak. Begitu. Tu maksud dia sini. Siapa dia boleh melepaskan diri, siapa dia boleh kata tak say kalau berkat, kalau rahmat tu daripada Allah. Orang yang menolak rahmat berkat daripada Allah, itu maknanya orang tolak tuah lah, orang tak erti menilai. Hadis ini juga menunjukkan bahawa kita ambil hak dunia tak apa, tapi dalam keadaan kita sedar, jangan lupa apa maksudnya. Apa maksudnya, apa tujuannya. Begitu. Hak Imam Bukhari nak tadilah. Lepas pada tu hak turun ke langit dunia, turun ke langit dunia tu lagu mana? Tak boleh kita kata turun seperti turun kita, daripada tingkat 1 pada tingkat 7 misalnya, daripada tingkat 7 sampai ke tingkat 1, daripada tingkat 3 dan begitulah seterusnya. Tak boleh kata lagu tu. Ia layak dengan dia. Maknanya di sini ada isbat sifat nuzul, turun. Tuhan tu sendiri, bukan Quran
bukan kalam dia turun. Dia tu sendiri. Turun lagu mana? Kita suruh dia. Turun seperti manusia tu? Tak. Turun seperti makhluk lain tu? Tak. Tapi dia pasal apa ya? Itulah cara salah. Dah Tuhan sebut turun. Kita terima. Kita tak boleh takwil. Di sini dalam Hasyiah dia sebut, ulama-ulama kata tak boleh takwil di sini. Sebab kita tidak tahu hakikatnya. Kita serah ke dia. Dia kata turun, kita terima turun. Tapi turun lagu mana? Kita tak tahu. Gitulah. Lepas tu dia sebutlah dalam Hasyiah, dia sebut ada pendapat gini, hak takwil maksud dia gini, hak tidak takwil seperti inilah, hak tidak takwil. Jadi Tuhan pun kata fayaqul, Tuhan pun kata man yad'uni, siapa akan berdoa kepada Tuhan kata pada ketika tu. Mana dia kata semua tu pada waktu 1/3 akhir malam dia kan. Tempat kita 1/3 akhir malam, tempat lain tak kan? Ketika tempat kita ni tidak 1/3 akhir malam, tempat lain pula. Itulah yang dikatakan Allah sentiasa berkata-kata tu. Sentiasa berkata-kata. La yazalu mutakalliman. La yazalu mutakalliman itu apa maknanya? Sentiasa berkata-kata. Lagu mana sentiasa berkata-kata kita? Sebab ni lah. Kalau kita ambil atas nisa, tak ambil lagi kira hak lain, segala benda yang berlaku ni berlaku dengan kalam Allah, perintah Allah. Kun fayakun. Kun. Ada semua hak tu. Setiap kelip mata, setiap gerak ke apa benda pun dengan perintah Allah. Jadi perintah dia, kita kata lagu mana dia nak boleh kata dalam satu masa. Tak pelik waktu tu. Tak pelik. Boleh buat waktu tu. Zaman sekarang ni pun kalau handphone tu lah, handphone ke apa-apa kau, kita kata jawapan sama. Tanya mana, jawapan lagu tu. Dia boleh set, kita kata manusia boleh buat, kita boleh nampak lah. Boleh nampak. Allah SWT tidak lagu tu. Tidak kata dia apa nama ni, rakam kau dulu ke apa. Tak ada lagu tu. Hak tu hak makhluk. Nak ayatnya hak makhluk, manusia ni pun kita nampak dah. Lagu mana boleh jawab dalam satu masa tu. Tanyalah sebanyak mana boleh jawab lagu tu. Boleh tu. Dan kata boleh tengok pelakon, boleh tengok lagu mana. Sampai dulu payah juga. Kalau lah ni TV ada dalam setiap buah rumah, tak nanti pergi duduk tengah padang. Nampak tu. Hak tunjuk tu nampak. Lepas tu lah nampak belakang. Orang kata pada masa nampak belakang, nampak lagu mana, hak duduk jauh. Kita hotline ni, kita fikir dengan hotline ni nak suruh mudah faham. Tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu juga. Kalau Allah SWT nak buat nampak, tidak dengan cara TV ni pun dia boleh buat nampak. Cuma nak ayatnya, benda yang ditunjuk tempat lain walaupun ada dinding, ada apa, kita boleh nampak kan. Dah tengok TV tu, nampak lah. Orang tu duduk tengah gini-gini, duduk tengah di interview misalnya, kita kata nampak belakang. Dia tanya, dia jawab, kita tengok luar kita, padahal ada dinding. Kita ni tak boleh tengok, tidak boleh menembusi dinding, kita kata. Boleh ke tu? Hak manusia, kalau manusia pun boleh. Dan kita tak tahu lagi kemajuan manusia nak boleh setara mana. Tu manusia. Allah SWT tak usah tanya. Tak usah tanya. Kalau manusia dia boleh, dia buat ni pun boleh setara tu, dia lebih-lebih lagi. Itulah nak cerita sini. Lepas pada ni pun hadis kursi juga. Dan seterusnya hadis Abu Hurairah tu, Allah kata anfiq. Hadis ni banyak dah kita selalu jumpa dah. Semua dia kalau dia start hadis ni apa ni, dia akan sebut nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Lepas pada tu dia baru dia sebut hadis lain. Tapi mula-mula tu dia start tu. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah kepada ketika meriwayatkan hadis ni, dia sebut gitu dulu. Dia sebut gitu dulu. Sebab apa dia sebut gitu? Sebab Nabi sebut gitu. Dia sebut ni. Walaupun hak nak cerita sebenarnya gol lain, tapi dia sebut ni dulu sebagai mukaddimah. Ni ada banyak. Dan hak ni tersebut di dalam apa ni orang panggil Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah Hammam bin Munabbih, anak murid pada Abu Hurairah, dia tulis. Abu Hurairah tulis hadis-hadis Nabi. Hak dia tulis tu, dia tulis hak ni lah start. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah.
Tak apalah. Hak nak sini kau dia. Dia kata Allah berfirman, Allah kata. Allah kata, tak Allah berkata-kata lah tu. Hak ni bukan Quran ni. Unfiq alik. Kamu belanjakanlah. Nescaya aku belanjakan kepadamu. Nescaya aku belanjakan kepadamu. Allah kata. Hak ni dalam hadis kursi. Dalam Quran pun dia ada kata. Ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa-apa saja hak kamu belanjakan harta kamu tu, dia menggantikannya. Dia ganti tu makna dia beri balik lah. Hak ni dia kata anfiq, kamu belanjakan, aku belanja kepadamu. Serupa ke tu? Ayat Quran dengan hadis serupa. Lagu tu lah sifat hadis sahih. Dia kalau kita cari dalam Quran ada lagu tu. Ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Hak tu pun hadis kursi juga. Hak seterusnya Khadijah ni pun lagu tu juga. Nampaknya kita berhenti sekat itulah masa dan kita akan sambung sebentar lah. Wallahu a'lam.